Tanjak merupakan singkatan bagi perkataan tanah yang dipijak yang digelar waktu zaman Hang Tuah dahulu. Dan setiap jenis tanjak yang dipakai oleh golongan tertentu memberi maksud pada status kedudukan seseorang. Tanjak juga turut dikenali sebagai destar, tengkolok, bulang hulu dan setangan kepala, dan ia merupakan sejenis alas kepala tradisional Melayu yang dipakai oleh golongan lelaki. Tanjak merupakan salah satu busana pada bahagian kepala lelaki Melayu dan ia sering dikaitkan dengan istana, kepahlawanan dan sering kelihatan dipakai dalam pelbagai acara adat istiadat orang Melayu, dan pada kebiasaannya, tanjak akan dipadankan dengan bengkung, samping dan juga baju Melayu beserta keris yang diselitkan pada baju bagi pakaian lelaki Melayu. Pada mulanya, tanjak belum lagi dicipta pada zaman sebelum Kesultanan Melayu Melaka. Namun begitu, pada zaman itu, hanya sehelai kain digunakan dan diikat di kepala untuk menutup rambut supaya kelihatan kemas. Ikatan ini lama-kelamaan berubah dan menjadi semakin cantik mengikut peredaran zaman, diolah dan diubah sesuai mengikut taraf seseorang itu. Orang Melayu Melaka telah lama menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mengubah sehelai kain untuk dipakai sebagai penutup kepala. Dahulunya, tanjak merupakan lambang status seseorang dan ia hanya bagi golongan yang berada pada ketika itu sahaja yang mampu memakainya. Dan pada ketika itu juga, ia merupakan sebahagian daripada pakaian raja atau sultan. Pemakaian sesuatu pakaian perlulah lengkap dari atas hingga ke bawah, dan ini termasuk juga dengan tanjak. Pemakaian tanjak mempunyai tujuan sebenarnya yang tersendiri dan hanya golongan lelaki sahaja yang boleh memakainya. Seperti yang kita ketahui, tanjak merupakan salah satu pakaian lengkap bagi pemakaian Melayu. Apabila berbusana Melayu, perlulah dipakai dengan lengkap, iaitu bersama-sama dengan samping, bengkung dan juga keris. Dengan pemakaian tanjak, seseorang itu akan dapat menghindarkan diri mereka daripada melakukan sesuatu perbuatan yang tidak elok. Jadi, dengan pemakaian tanjak ini dapat menunjukkan yang seseorang itu menjaga adab-adab kemelayuan itu sendiri. Pemakaian tanjak boleh dipakai bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja. Namun begitu, apabila menziarahi kematian, perlulah dielakkan daripada memakai tanjak yang berwarna merah yang berbentuk garang. Hal ini kerana pemakaian tanjak berwarna merah tersebut menjadikan si pemakai seolah-olah bergaya sombong dan tidak menghormati keluarga si mati dan orang ramai yang datang menziarah. Walau bagaimanapun, untuk menziarahi kematian dibolehkan untuk memakai tanjak yang bentuknya menunduk serta warna yang tidak terang, seolah-olah menunjukkan bahawa tanjak tersebut juga turut bersedih. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa pemakaian tanjak ini boleh dipakai pada apa jua upacara, tidak kira masa dan tempat. Namun begitu, perlulah dielakkan daripada memakai di tempat yang kotor. Tanjak mempunyai keunikannya yang tersendiri. Keunikan tanjak ini dapat dilihat dari segi seni pembuatannya, di mana seni pembuatan tanjak dari setiap negeri adalah berbeza dan mempunyai nama-nama yang tertentu. Di samping itu, keunikan tanjak dapat dilihat dari segi pemakaiannya. Pemakaian tanjak dapat mengubah sifat-sifat seseorang itu, di mana dengan pemakaian tanjak tersebut menjadikan seseorang itu merendah diri atau menunduk. Ini jelaslah bahawa pemakaian tanjak dapat mengubah sifat seseorang yang memakainya. Kemudian, tanjak juga unik kerana ia melambangkan status kepada si pemakai yang memakainya.
Tanjak mempunyai banyak jenis dan nama mengikut negeri. Namun begitu, tidak kesemua negeri mempunyai tanjak khas negeri tersebut. Di Malaysia, terdapat lebih kurang 100 jenis tanjak. Antaranya ialah dendam tak sudah, solok timbul, sarang kerengga, kacang 2 helai daun dan lang menyongsong angin bagi negeri Sembilan. Bagi negeri Perak, jenis tanjaknya ialah ayam patah kepak, lang menyongsong angin Perak, alang Iskandar dan juga balong ayam Perak. Jenis tanjak di Selangor pula ialah tanjak balong raja, balong ayam Selangor, belah mumbang dan cegat seriak. Selain tanjak negeri, terdapat juga tanjak-tanjak lama yang dipakai oleh pahlawan-pahlawan Melayu zaman dahulu. Antaranya ialah takut tukang besi, nahkoda terung, mahkoda alam, andera guru selebu, ajutan bingas, bugis tak balik dan bugis peranakan. Antara alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tanjak ialah kain songket, kain kapas, kertas keras, setrika, dawai, lidi, kanji, kain gam, kertas gam, benang, jarum serta mesin jahit. Pembuatan tanjak mempunyai caranya yang tersendiri dan ianya sangat mudah untuk dihasilkan. Untuk membuat tanjak, kain songket bersaiz 3/1 inci kali 3/1 inci diambil dan dilipat dua menjadi bentuk 3 segi bersama kertas keras sebelum digosok dan dijahit. Untuk membuat bentuk tertentu, dawai atau lidi akan dimasukkan bersama lipatan supaya tanjak terbentuk keras dan cantik pada segi tertentu. Tanjak perlulah dijaga dengan rapi dan baik. Jadi, antara cara penjagaan tanjak ialah dengan merendam tanjak tersebut di dalam baldi yang berisi air sabun dan kemudian menggosoknya dengan perlahan-lahan. Setelah siap direndam dan digosok, tanjak tersebut perlulah dijemur di kawasan yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Contohnya, boleh dijemur di beranda. Hal ini kerana warna kain tersebut akan rosak apabila tanjak tersebut dijemur di bawah cahaya matahari secara langsung. Selain itu, tanjak juga perlulah diletakkan di tempat yang tinggi dan khas kerana tanjak ini dipakai di kepala dan kepala merujuk kepada benda yang baik ataupun mulia. Kesimpulannya, tanjak merupakan warisan tanah Melayu dan perlulah dikekalkan sampai bila-bila. Pemakaian tanjak perlulah dipelihara dan dikekalkan oleh semua golongan kerana ia dapat menghidupkan semula jati diri, terutamanya bagi masyarakat Melayu. Namun begitu, jika dilihat sekarang, terdapat ramai anak muda yang turut menggayakan pemakaian tanjak ini. Contohnya, apabila menjelang hari raya, ramai yang menggayakan tanjak bersama keluarga di kepala mereka. Bahkan, pada majlis tertentu juga dilihat sudah ramai yang tidak janggal untuk memakai tanjak di khalayak ramai. Semestinya,
Perkara ini merupakan suatu kebanggaan terutamanya orang Melayu, kerana inilah warisan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk dipersembahkan kepada golongan muda pada masa akan datang. Jadi, pemakaian tanjak warisan Melayu ini perlulah dikekalkan kerana tanjak merupakan lambang bangsa dan identiti Melayu itu sendiri. Bagi menerapkan kebudayaan ini, bukanlah hanya melalui pemakaian tradisional dan budaya sahaja, tetapi masing-masing juga perlu bertanggungjawab dalam menerapkan dan mengekalkan tradisi dalam perbualan harian dengan kaum lain dan seterusnya dapat dikekalkan selamanya dan bukanlah hanya menjadi fashion dan popular bagi musim-musim tertentu sahaja.